Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbal alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, ini adalah perjumpaan kita dalam bacaan kitab Al-Muntaqa Ibnul Jarud, dan kita pada saat ini insyaAllah akan melanjutkan lagi hadis kita berkenaan dengan sifat salat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada perjumpaan sebelum ini kita telah berhenti pada hadis yang ke-205, dan sekarang ini kita akan coba untuk lanjutkan dua lagi hadis insyaallah yang masih berkaitan dengan bagaimana baginda Nabi SAW melakukan salat, dan terutamanya berkaitan dengan ibadah sujud. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi qala haddatsana Ibnu al-Muqri wa Abdurrahman ibn Bishr qala haddatsana Sufyan an Sulaiman bin Suhaim an Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad an abihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala kashafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitarah wan nasu sufufun khalfa Abi Bakr radhiyallahu anhu. Qala Ibn al-Muqri wa qala marratan fa arada an yanqusa fa ashara ilayhi an imkuth famakas. Faqala ya ayyuhan nas innahu lam yabqa min mubashshiratin nubuwwati illa ar-ru'ya as-salihah يراها الرجل أو ترى له ثم قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال ابن المقري وقال مرة فعسى. الحديث لابن المقري. قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن علاء ابن عبد الجبار البصري قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال جاءنا في مسجدنا فصلى بنا فقال أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال كان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. Ini adalah dua hadis yang coba untuk kita tengok satu persatu kandungan sanad dan matannya, dan mudah-mudahan dapatlah beberapa sedikit sebanyak ilmu berkenaan dengan kandungan hadis, sanad dan matan dia. Kita mulakan dengan kandungan sanad dia. Kata Imam Ibnul Jarud, haddatsana Ibnul Muqri. Ibnul Muqri sudah berkali-kali kita lalui. Beliau adalah seorang ulama ahli Makkah, dan sekarang ini beliau meriwayatkan hadis bersama dengan Abdurrahman Ibnu Bishr. Abdurrahman Ibnu Bishr adalah Abu Muhammad Al-Abdi An-Naisaburi, seorang ulama yang thiqah juga, seorang ulama Nisabur macam Ibnul Jarud juga, dan beliau seorang yang sangat terkenal dan terkenal dalam hafalan dan dhabt ya. Dua-dua Ibnul Muqri dan Ibnu Bishr adalah murid daripada Sufyan Ibnu Uyainah, dan sekarang ini beliau meriwayatkan daripada Sufyan. Justru beliau adalah Sufyan Ibnu Uyainah. An Sulaiman Ibnu Suhaim. Sulaiman Ibnu Suhaim adalah Abu Ayyub, seorang ulama yang dinilai thiqah oleh ramai ahli hadis. Antaranya Ibnu Ma'in mengatakan dia thiqah, Nasai pun mengatakan dia thiqah, Al-Ijli memasukkan dia dalam kitab Thiqat, juga Ibnu Hibban mensenarai nama dia dalam kitab Thiqat. Justru kita boleh nampak perhimpunan antara para ulama yang terkenal mutasyaddid dan para ulama yang terkenal mutasahil. Macam Al-Ijli, dia ramai yang mengatakan dia mutasahil, dan apalagi Ibn Hibban ramai juga mengatakan dia mutasahil. Akan tapi karena penilaian thiqah dia disokong oleh ulama yang
cukup yang tidak mutasahil macam Ibn Ma'in dan Nasa'i, maka penilaian siqah tersebut tidak bermasalah. Jadi terus diterima dia sebagai seorang perawi yang siqah. Itu sebabnya saya agak pelik sikit sebenarnya apabila melihat dalam kitab Taqribut Tahzib Imam Ibn Hajar, beliau hanya menilai Sulaiman Ibn Suhaim sebagai saduq saja, sebagai saduq. Padahal apabila kita nampak Ibn Ma'in sendiri yang sangat sukar untuk mensekohkan orang dan sering menjarah seseorang hanya dengan kesalahan yang remeh saja. Kalau Ibn Ma'in dan Nasa'i juga terkenal sebagai seperti itu, cukup tasyaddud dalam menilai seorang perawi. Jika Ibn Ma'in dan An-Nasa'i sepakat menilai beliau secara sarih mengatakan dia siqah, maka sepatutnya darjat yang lebih tepat untuk Sulaiman Ibn Suhaim ada siqah, bukan saduq. Dan apabila saya rujuk juga dalam kitab Tahzib, mungkinkah ada perawi ada ulama lain yang berpandangan yang berbeza? Misalkan Ibn Ma'in mengatakan dia siqah, Nasa'i mengatakan dia siqah, mungkinkah ada kumpulan lain yang menilai dia dhaif sehingga Ibn Hajar ambil langkah pertengahan dengan memberi dia darjat saduq bukan darjat dia siqah? Dan saya tak jumpa perkara tersebut dalam kitab Tahzibut Tahzib, dan itu sebabnya saya melihat bahawa pemberian nilai saduq bagi Sulaiman Ibn Suhaim dalam Taqribut Tahzib ini adalah perkara yang mungkin terlalu rendah untuk Sulaiman Ibn Suhaim. Dan saya memang sangat galakkan bagi rakan-rakan sekalian yang punya minat kepada rijal untuk memulakan dengan Taqribut Tahzib dan coba tengok penilaian-penilaian Ibn Hajar. Akan tapi kita kena tahu manhaj Ibn Hajar dalam Taqribut Tahzib. Beliau biasanya, beliau bukan mujtahid dalam rijal. Saya selalu bezakan perkara tersebut dalam perbincangan berkenaan dengan rijal. Ada beberapa ulama-ulama yang memang mujtahid mutlak dalam rijal. Macam Ibn Ma'in, macam Bukhari, macam Ali Ibn Madini. Dan termasuk juga An-Nasa'i, mereka adalah mujtahid mutlak dalam rijal. Mereka tak mentaklid sesiapa. Dan mereka menilai perawi berdasarkan data yang ada di depan mata mereka. Berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut, kemudian berapa peratus dia silap, dan dari situ mereka kemudian menetapkan nilai perawi tersebut siqah ataupun tak siqah. Memang tidak dinafikan ada setengah ucapan mereka yang menukil ulama sebelumnya, macam Yahya menukil daripada Ibn Mahdi, atau menukil daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, daripada Syu'bah, ya, tapi sangat sedikit, dan itu pun hanya setakat sebagai sokongan pandangan mereka. Yang berlaku adalah mereka menilai mengikut ijtihad mutlak mereka. Nah, sedangkan Imam Ibn Hajar, beliau bukan mujtahid mutlak, bukan mujtahid mutlak mustaqil. Akan tapi beliau hanya sebagai seorang mujtahid tarjih, istilah kita dalam fiqh. Jadi beliau kumpul semua pandangan-pandangan ulama, lalu kemudian beliau nilai mengikut ucapan-ucapan ulama tersebut. Misal, kalau mereka sepakat bahawa seorang perawi ini siqah, maka Ibn Hajar akan katakan dia siqah. Tapi kalau mereka sepakat mengatakan perawi ini dhaif, beliau akan katakan dia dhaif. Tapi yang menjadi masalah sedikit adalah apabila berlaku khilaf. Antara satu kumpulan ramai mengatakan dia siqah, kumpulan lain mengatakan dia dhaif, maka jalan yang dilakukan oleh Imam Ibn Hajar kebanyakannya adalah jamak. Jamak iaitu dihimpun. Ada kumpulan mengatakan dia dhaif, satu kumpulan mengatakan dia siqah, maka dia berikan nilai yang antara tengah-tengah antara dua-dua kumpulan ni. Justru dia boleh katakan saduq lah, atau saduq lahu auham, atau saduq tukul lima fi, dan lain sebagainya. Dan ini perkara yang perlu kita ketahui dalam tabaqat al-mutakallimina fi rijal. Jadi ada mujtahid mutlak yang memang dia punya ijtihad, dia punya kemampuan istiqlal dalam menilai perawi, dan ada yang hanya mentarjih saja. Dan itu Imam Ibn Hajar sama dengan Imam Zahabi dalam perkara ini. Jadi Imam Zahabi, walaupun buku-buku beliau sangat banyak berkenaan dengan rijal, maka kita boleh katakan beliau hanya sebagai mujtahid tarjih saja. Jadi itu yang kita perlakukan, yaitu yang kita tengok dalam Mizanul I'tidal, dalam Al-Kashif,
dan lain-lain kitab karangan Imam Ibnul Jauzi. Nah, kembali kepada Sulaiman Ibn Suhaim. Sulaiman Ibn Suhaim, maka mungkin pandangan yang lebih tepat adalah beliau lebih daripada soduk, setakat soduk saja. Sebab kalau soduk mengikut istilah Ibn Hajar, maka dia hadisnya hanya hasan saja. Akan tapi kalau siqah, maka dia boleh dinilai sebagai hadisnya sebagai sahih. Nah, berikutnya adalah Ibrahim ibn Abdullah ibn Ma'bad. Beliau adalah Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad bin Abdullah ibn Abbas. Jadi keturunan Abdullah bin Abbas, cucu daripada Abdullah bin Abbas. Dan sekarang ini beliau meriwayatkan daripada ayahnya, yaitu Abdullah bin Ma'bad, daripada atuknya, yaitu Ibn Abbas. Jadi Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad bin Abdullah bin Abbas, beliau seorang ulama tabi'in yang siqah. Juga ayahnya Abdullah bin Ma'bad juga siqah, qalilul hadis, dan beliau meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Abbas. Jadi dari segi isnad kita tak dapat sesuatu yang mencurigakan di sini, dan dinilai boleh kita nilai hadis ini sebagai siqah. Hadis ini sebagai sahih. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, qal kashafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sitarah wan nasu sufufun khalfa Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari menyingkap sitarah, menyingkap langsir. Langsir apa nih? Ini langsir yang memisahkan antara rumah Nabi, hujrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masjid. Jadi masjid dipisahkan dengan masjid dengan Nabi kan bersambung. Jadi dipisahkan dengan satu langsir. Dan pada saat ini adalah baginda tengah sakit, jadi tak boleh menjadi imam di dalam solat. Biasanya baginda akan menjadi imam dalam solat. Tapi pada kesempatan kali ini baginda tengah sakit, justru baginda tak boleh solat bersama makmum, dan yang menjadi imam pada saat itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kemungkinan besar ini berlaku pada sakit baginda Nabi SAW yang terakhir, yaitu akan meninggal dunia. Jadi baginda waktu itu berhari-hari sakit, jadi tak boleh menjadi imam di dalam salat. Dan satu hari baginda merasa agak ringan sedikit, justru ingin melihat orang-orang yang tengah melakukan salat di belakang baginda Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi baginda bangkit, dipapah oleh dua orang, digandeng oleh dua orang. Kemudian Nabi disingkap langsir yang memisahkan antara rumah Nabi dengan masjid. Nabi nampak orang yang tengah salat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tengah menjadi imam. Faqala Ibn al-Muqri wa qala marratan fa'arada an yanqusa. Fa'arada an yanqusa, yanqusa maknanya ayata akhar. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq apabila melihat baginda Nabi tengah berdiri dan nampak sudah kuat, beliau ingin mundur dari tempat beliau jadi imam. Jadi Abu Bakar Siddiq ingat bahawa baginda Nabi datang ingin melakukan salat. Justru Sayyidina Abu Bakar ingin memberi ruang baginda untuk menjadi imam dan beliau mundur untuk jadi makmum. Akan tapi fa asyara ilaihi animkus famakas. Baginda Nabi mengisyaratkan kepada Sayyidina Abu Bakar kekal di tempatnya. Jadi Abu Bakar Siddiq pun kekal di tempat tersebut. Faqala ayyuhan nas. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwati illa ru'ya salihah yaraha ar-rajul aw tura lahu. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya tidak ada yang berbaki daripada mubashiratin nubuwah, jadi daripada kenabian, ya, melainkan ru'ya as-salihah, melainkan mimpi yang dilihat oleh seorang laki-laki, mimpi benar yang dilihat oleh seorang laki-laki atau diperlihatkan kepadanya. Jadi seolah-olah baginda Nabi memberitahu bahawa dengan kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hubungan antara manusia dengan wahyu sudah berakhir. Sudah tak ada lagi Nabi selepas tu. Betul tak? Tak ada lagi Nabi selepas baginda Nabi SAW. Justru tak ada lagi manusia yang terima wahyu. Tak ada lagi orang yang mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi masih ada
kekal sedikit hubungan antara manusia dengan wahyu, tapi dalam bentuk yang lebih lemah. Kalau baginda Nabi, kalau para Nabi menerima wahyu direct dengan melihat Jibril misalkan, melihat manusia, melihat Jibril secara langsung, secara wujud di depan mata dia dan bercakap-cakap, berbincang dan lain sebagainya, akan dari itu adalah bentuk wahyu dan bentuk hubungan yang connection yang paling kuat. Kalau kita punya handphone ini adalah signal dia full nih, signal dia full. Selepas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan kenabian telah putus, maka signal connection tu sudah mulai semakin lemah. Tak ada lagi yang full, tapi bukan bermakna putus sama sekali. Bukan disconnected sama sekali, adalah 1 bar, 2 bar sajalah signal tersebut. Dan itu adalah bentuknya dalam bentuk mimpi seseorang. Mimpi ru'ya as-salihah. Jadi ru'ya salihah, kata Nabi, adalah sebahagian daripada kenabian yang masih kekal hingga hari ini selepas para Nabi sudah meninggalkan kita, dan diperlihatkan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Diperlihatkan kepada orang-orang tertentu, pilihan saja. Dan ini adalah salah satu bentuk wahyu. Ini adalah salah satu bentuk wahyu. Itu sebabnya tuan-tuan sila rujuk ke kitab Tamhid Imam Ibn Abdul Bar. Saya ingat ada ucapan Imam Malik radhiyallahu anhu yang cukup keras dalam perkara ini. Jadi setiap kali ada orang yang bertanya berkenaan dengan takwil mimpi kepada Imam Malik, beliau menolak untuk mentafsirkan mimpi tersebut. Jadi beliau ingin mengajarkan kepada kita untuk tidak bermudah-mudah mentafsirkan mimpi, mentakwilkan mimpi. Siapa tahu mimpi tersebut adalah bagian daripada ru'ya salihah dan dia adalah bagian daripada kenabian, maka kata Imam Malik, atal'abu bin nubuwah, awak nak main-main dengan kenabian? Jadi kalau kita tak ada ilmu, tak ada apa-apa kemampuan untuk kelebihan untuk mentakwil mimpi, adalah perkara yang haram untuk kita mencoba-coba untuk mentafsirkan mimpi tersebut. Ini menurut pandangan Imam Malik dalam dinukil Imam Abdul Bar dalam Tamhid. Nah, sebab dia bagian daripada mubasyiratin nubuwah. Jadi kita tak boleh sebarang-sembarang. Justru ini adalah satu ingatan, dan anda ingat banyak di alhamdulillah di tempat kita tak adalah satu program khas di TV yang mencoba untuk mentafsirkan mimpi-mimpi. Ada orang call kemudian tanya, semalam saya mimpi macam ni, apa makna dia, apa takwil dia. Saya ingat di tanah Arab adalah program-program macam tu, sama ada di radio ataupun di TV. Dan kita janganlah kita buat kemudian cadangkan kepada orang yang buat rancangan TV untuk melakukan perkara ini, sebab memang sangat berbahaya. Dan pertama mengandungi tentulah khurafat yang cukup tinggi, dan juga termasuk sebagai suatu yang tala'ub bin nubuwah. Sebab kalau betul mimpi itu adalah mimpi yang benar, maka kita tak boleh tafsirkan dan takwilkan melainkan dengan kepakaran tertentu. Ini, dan pada masa yang sama ini bukan menutup pintu bagi semua orang untuk mentakwilkan mimpi. Boleh kita mentakwilkan mimpi, tapi dengan syarat-syarat tertentu, dengan kemampuan tertentu. Dan biasanya, dan kita nampak dalam tarajum rijal, ramai orang-orang tertentu di kalangan salaf yang punya kemampuan perkara itu. Bahkan Imam Al-Bukhari ada bab dan kitab khas dalam Sahih Bukhari yang berbincang berkenaan dengan mimpi. Dan menarik, kalau saya perhatikan dulu perbincangan berkenaan dengan hadis-hadis takwil mimpi dalam Sahih Bukhari, dan anda nak tahu macam mana Ibnu Hajar mentafsirkan dan menjelaskan perkara tersebut, siapa rujukan-rujukan dia. Dan sebab seorang yang dirujuk oleh Imam Ibnu Hajar dalam mentakwilkan mimpi, dalam perbahasan berkenaan dengan ru'ya dalam Sahih Bukhari, tentulah orang yang diiktiraf keilmuan dia. Dan saya dapat beberapa nama-nama tertentu yang agak asing, dan nampak betul bahawa buku-buku tokoh yang dirujuk oleh Ibnu Hajar ni ada buku-buku khas yang berbincang berkenaan dengan takwil mimpi ni. Ya, jadi kalau nak tahu siapa orang mu'tamad, istilah kita orang yang mu'tamad dalam perbincangan mimpi ini, maka rujuklah
syarah Ibn Hajar dalam Fathul Bari, siapa yang dirujuk oleh beliau dalam perbincangan tersebut. Adapun kitab takwil mimpi yang dinisbahkan kepada Imam Muhammad Ibn Sirin, maka yang sekarang ni dipopular, dicetak di berbagai tempat, maka dia bukan karangan Muhammad Ibn Sirin, walaupun Ibn Sirin sendiri adalah orang pakar dalam perbincangan mimpi ni, tapi beliau tak menulis buku. Dan kemungkinan besar ini adalah kumpulan-kumpulan takwilan-takwilan seseorang tokoh sufi tertentu yang ditulis, dihimpun, lalu dinisbahkan kepada Muhammad bin Sirin. Dia tak sahih daripada beliau. Okey, berikutnya adalah summa qal, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni nuhitu an aqra'a raki'an aw sajidan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku ataupun ketika sujud. Ini menjadi syahid kita dalam perkara ini. Jadi kita akan berbincang sekarang berkenaan dengan berbincang berkenaan dengan hukum membaca Al-Quran di dalam ruku dan sujud. Jadi ruku kita dah bincangkan, sekarang kita masih dalam bincang berkenaan dengan sujud. Dan kata Nabi SAW, saya dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Fa'amar ruku'u fa'azimu fihi rabb. Ketika ruku, maka kita kena ta'zim Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah kita dalam doa. Faqaminun an yustajaba lakum. Qamin maknanya adalah jadir atau bermakna adalah yakin dia akan dimustajabkan. Qaminun. Ibnul Muqri mengatakan qala marratan fa'asa. Jadi fa'asa an yustajaba lakum. Jadi sekali-sekali Sufyan mengatakannya faqaminun an yustajaba lakum. Ada lagi riwayat lain mengatakan bahawa fa'asa an yustajaba lakum. Okey tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan bincang berkenaan dengan hadis ni, berkenaan dengan hukum membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud, dan apa sebenarnya bacaan yang kita baca ketika ruku dan sujud. Yang pertama, baginda Nabi SAW mengatakan saya dilarang. Saya dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Soalan, adakah larangan ni bermakna tahrim ataukah larangan ni bermakna makruh, karaha? Dan larangan ni nuhitu berbentuk mufrad, adakah khas untuk baginda Nabi seorang ataukah ini juga larangan yang berlaku kepada semua umat sekalian? Untuk soalan yang kedua, adakah larangan ni untuk Nabi seorang atau untuk umat? Secara amnya adalah setiap larangan kepada baginda Nabi, maka dia juga adalah larangan untuk seluruh umat sekalian. Melainkan kalau ada taksis, dan tiada taksis dalam perkara ini, justru larangan ini adalah mutlak, umum untuk seluruh umat. Dilarang kita untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Soalan yang kedua, perkara ini, yakni larangan untuk membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud, kata Imam Nawawi dalam Majmu', dia adalah muttafaq alaih. Ini adalah kesepakatan seluruh fuqaha. Yakni kita jangan atau kita dilarang untuk membaca Al-Quran dan di dalam ruku dan sujud. Imam Syafi'i dalam berkata, wala uhibbu li ahadin an yaqra'a raki'an aw sajidan linahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Syafi'i, saya tak suka, la uhibbu. Ucapan Imam Syafi'i dalam bermakna adalah saya larang sebenarnya. Tapi Imam Syafi'i dia guna kalimat yang sangat tawaduk. Dia tak katakan karih tu kadang dia guna. Saya kumpul dalam beberapa kalimat Imam Syafi'i menggunakan karih tu, tapi sangat sikit. Yang paling banyak adalah la uhibbu. Saya tak suka. Ini menunjukkan tawaduk beliau bahawa agama ni bukan punya dia, tapi beliau hanya memahami bagian daripada nusus-nusus daripada Al-Quran dan Sunnah. Justru mengikut pemahaman beliau, perkara ini adalah kurang digalakkan. Jadi beliau mengatakan wala uhibbu li ahadin an yaqra'a raki'an aw sajidan
linahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annaha mawdi'u zikrin ghairil qiraah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa rukuk dan sujud adalah tempat zikir, bukan tempat qiraah. Tempat qiraah adalah ketika kita berdiri saja, tu qiraah. Adapun tempat rukuk dia adalah tempat zikir, adapun sujud dia adalah tempat zikir dan doa. Wa kadzalika la uhibbu li ahadin an yaqra'a fi mawdhi'i tashahhudi qiyasan ala hadha. Dan kata Imam Syafi'i, begitu juga selain saya tak benarkan atau tak galakkan orang untuk baca Quran ketika ruku dan sujud, saya tak galakkan juga mereka untuk membaca Al-Quran fi mawdhi'it tasyahud, ketika tempat tasyahud, ketika duduk maksudnya. Jadi ruku jangan baca Quran, sujud jangan baca Quran, duduk juga jangan membaca Al-Quran. Kalau larangan berkenaan dengan ruku dan sujud adalah karena nas Al-Quran, yaitu Nabi yang sendiri yang sebutkan dalam hadis ini, lalu tasyahud macam mana? Beliau mengatakan qiyasan ala haza, yaitu mengkias kepada ruku dan mengkias kepada sujud. Mengkias kepada ruku sebagaimana ruku dilarang dan sujud dilarang, maka tasyahud pun duduk pun dilarang untuk kita membaca qiraah. Ini secara qiyas menurut Imam Syafi'i. Soalan, adakah qiyas dalam ibadah? Maknanya, ya, ada qiyas dalam ibadah. Betul tak? Imam Syafi'i melakukan perkara itu, seluruh a'imah arba'ah melakukan perkara tersebut. Jadi melakukan qiyas dalam perkara ibadah banyak sekali. Kalau saya nak bawakan bentuk-bentuk qiyas yang dilakukan oleh para ulama dalam perkara ibadah mahdhah dalam solat ni, betul tak? Dalam solat ni, walaupun dia kembali kepada nusus semuanya, akan tapi bukan bermakna kita dilarang untuk mengkias sama sekali. Ada perkara-perkara yang dibenarkan dan bahkan ulama melakukan kias dalam perkara tersebut. Justru pandangan yang mengatakan la qiyas fil ibadah tu, entah saya tak pasti bagaimana pandangan tu dikeluarkan dan dipopularkan pada zaman sekarang. Okey, itu yang pertama. Kesimpulan kita adalah dilarang membaca Al-Quran dan di dalam rukuk dan sujud, dan tambahan lagi kata Imam Syafi'i dilarang juga dalam tasyahud. Soalan, adakah larangan tersebut bermakna larangan makruh ataukah larangan haram? Yang saya dapat dalam kitab Majmu' adalah dia larangan makruh, dia bukan larangan haram. Bermakna siapa yang melakukan perkara tersebut, dia tidak membatalkan salatnya. Salatnya tetap sah juga. Dan dalam hadis ini juga kita boleh ambil satu pengajaran yang lain, yaitu selepas selepas dilarang untuk membaca Quran, Nabi menetapkan bahawa ruku adalah untuk ta'zimur Rabb, maknanya untuk membaca zikir yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sujud adalah tempat untuk berdoa. Soalan, ini menunjukkan bahawa sunat kita membaca tasbih di dalam ruku dan sunat juga kita membaca tasbih di dalam salat, ke dalam sujud. Dan ini adalah pandangan kebanyakan para ulama. Amatul fuqaha berpandangan disunatkan tasbih ketika ruku dan disunatkan tasbih ketika sujud, wa yukrahu tarkuhu, dan makruh kita tinggalkan perkara itu. Maknanya kita disunatkan baca dan dimakruhkan kita kalau tak membaca. Kalau tak membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Ini pandangan kebanyakan para ulama. Sesetengah ulama tuan-tuan bagaimanapun berpandangan bahawa tasbih tersebut hukumnya adalah wajib. Wajib. Ini adalah pandangan Imam Ishaq Ibn Rahuyah dan juga pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal menurut satu qaul Imam Ahmad, dan satu qaul yang lain Imam Ahmad macam jumhur yang lain, itu sunat saja. Apa ucapan Ishaq Ibn Rahuyah? Beliau mengatakan at-tasbih wajib. In tarakahu amdan batalat salatuh. Tasbih dalam ruku dan sujud hukumnya adalah wajib. Siapa yang meninggalkan tasbih tersebut secara sengaja,
maka batal salatnya. Wa in nasiyahu lam tabtul. Tapi kalau dia lupa tak batal. Jadi ini pandangan Ishaq yang cukup berbeza dengan kebanyakan yang lain. Dan menariknya lagi, pandangan ini juga adalah pandangan Daud Al-Zahiri. Beliau mengatakan wajib mutlaqan. Imam Nawawi berkata dalam Majmu' ini juga adalah pilihan atau ikhtiar Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan. Jadi seolah-olah Al-Khattabi dia berpandangan bahawa menyokong pandangan Ishaq dan Daud yang berpandangan bahawa tasbih hukumnya adalah wajib. Apa dalil mereka yang mengatakan wajib? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, Nabi solat macam tu, Nabi buat macam tu, kita disuruh untuk buat macam tu. Maknanya suruhan Nabi secara asalnya adalah wajib. Yang berikutnya, hadis ni yang kita bacakan pun menunjukkan bahawa ini adalah perintah. Fa'ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb, dalam bentuk amr, betul tak? Dalam bentuk amr, dan al-aslu fil amr al-wujub. Ya. Ini pandangan kalangan yang berpandangan bahawa hujah kalangan yang berpandangan bahawa dia wajib. Apa hujah jumhur yang mengatakan dia tidak wajib? Yaitu hujah mereka adalah berkali-kali bahawa semua perkara-perkara yang wajib di dalam solat mesti disebutkan dalam hadis musi solatah. Betul tak? Orang yang berkenaan dengan orang yang gagal melakukan solat dengan baik dan ditegur oleh baginda Nabi. Sekiranya wajib, Nabi akan sebutkan dalam hadis tersebut sebab al-maqam maqamu ta'lim dan la yajuzu ala ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Dan oleh kerana tasbih tidak disebutkan dalam hadis musi, maka kita tafsirkan amr, bentuk amr dalam hadis ni dikirakan sebagai amr istihbab sahaja, bukan amr wujub. Ini antara dua pandangan yang berbeza dalam perkara tersebut. Nah, sekarang kita beralih kepada apa bentuk tasbih yang disunatkan ketika kita baca dalam rukuk dan sujud. Jadi kita sudah establish bahawa disunatkan untuk tasbih dalam rukuk dan sujud. Sekarang apa bacaannya, apa sirahnya yang dibaca? Menurut mazhab Syafi'i, sirah dibaca tasbih yang dibaca ketika rukuk adalah subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sedangkan dalam sujud adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dan kata Imam Syafi'i dibaca 3 kali. Wa huwa adnal kamal. Dia adalah bentuk kamal yang paling rendah. Bentuk kesempurnaan yang paling rendah adalah 3 kali. Siapa yang membacanya lebih adalah lebih baik. Dan kalau membaca 1 kali pun sudah dikira mendapatkan sunnah. Tapi belum sampai darjat kamal. Kalau nak dapat kamal, sempurna, maka paling kurang kena baca 3 kali. Dan Imam Syafi'i juga menggalakkan selain membaca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, seorang yang solat sendiri atau seorang yang menjadi makmum dan ada peluang untuk membaca lebih, maka digalakkan untuk membaca juga bacaan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, yaitu Nabi SAW membaca Allahumma laka raka'tu wa laka khasha'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa azami wa mukhi wa asabi. Ini adalah bacaan yang kata Imam Syafi'i digalakkan untuk dibaca juga di dalam rukuk dan sujud. Okey. Hadis yang berikutnya. Haddatsana Yusuf ibn Musa. Yusuf ibn Musa, tuan-tuan, adalah Abu Ya'qub Al-Kufi. Abu Ya'qub Al-Kufi. Beliau asal daripada Kufah, lalu tinggal di Rai dan kemudian berpindah ke Baghdad. Kata Imam Ibn Hajar dalam Takrib, Saduq. Beliau adalah Imam Saduq. Lalu beliau mengatakan haddatsana Al-Ala bin Abdul Jabbar Al-Basri. Ala bin Abdul Jabbar, dia adalah Al-Ansari maulahum Al-Attar,
juga siqah. Lalu beliau mengatakan haddatsana Wuhaib. Wuhaib adalah Wuhaib bin Khalid bin Ajlan Al-Bahili. Wuhaib bin Khalid bin Ajlan Al-Bahili, Abu Bakar Al-Basri, juga ulama dari Basrah. Beliau adalah min absari ashab Ibn Mahdi bil hadisi wal rijal. Adalah orang yang paling menguasai hadis dan orang yang menguasai rijal. Itu sebabnya kata Imam Abu Hatim, la takadu tajiduhu yuhaddisu 'anil du'afa. Hampir tak pernah meriwayatkan hadis daripada kalangan perawi yang dhaif. Itu karena kemampuan beliau dalam rijal dan hadis. Beliau boleh bezakan mana perawi yang siqah, mana perawi yang dhaif, dan itu sebabnya beliau hanya pilih yang siqah saja kalau meriwayatkan hadis. Hampir tak pernah meriwayatkan hadis dari perawi yang dhaif. Jadi kita boleh ambil hukum ijmalan bahawa semua perawi-perawi yang diriwayatkan oleh Wuhaib bin Khalid adalah perawi siqah. Ya, jadi secara amnya macam tu. Dan di sini beliau meriwayatkan daripada Khalid Al-Hazza. Khalid Al-Hazza adalah Khalid bin Abdullah Al-Hazza Al-Basri, dan memang beliau seorang imam siqah. Tak ada masalah dalam hafalan beliau. Dan Khalid Al-Hazza meriwayatkan daripada Abu Qilabah. Abu Qilabah juga imam di Basrah bernama Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Beliau seorang ulama yang sangat besar, sangat hebat. Kalau ada masa tuan-tuan boleh rujuk dalam Syiar Alam Nubala bagaimana hebatnya imam ni. Orang yang sangat tinggi dalam hadis dan darjatnya juga sangat tinggi dalam fiqh. Anda teringat berkenaan dengan Abu Qilabah Al-Jarmi ini berkaitan dengan Rajab, berkaitan dengan bulan. Kita baru saja meninggalkan bulan Rajab. Dalam kitab Fadailul Awqat, Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah ucapan daripada Abu Qilabah. Beliau mengatakan inna fil jannati nahran lisuwami Rajab. Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah sungai khas Allah sediakan bagi orang yang suka berpuasa pada bulan Rajab. Ini adalah ucapan Abu Qilabah. Adalah ucapan Abu Qilabah. Apa ulasan Imam Baihaqi berkenaan dengan perkara ini? Beliau mengatakan Abu Qilabah adalah seorang tabi'i besar. Min kibarit tabi'in di Basrah. Seorang ulama tabi'in besar di Basrah. Apabila beliau mengatakan tentang perkara yang gaib dan bukan berasal daripada ijtihad beliau sendiri, maka ucapan tersebut kemungkinannya adalah beliau terima daripada kalangan sahabat Nabi. Jadi nampak bagaimana Imam Baihaqi melihat Abu Qilabah sangat besar sehingga ucapan beliau yang tak nampak, yang tak dijelaskan secara jelas bahawa beliau ambil daripada sahabat pun ada kemungkinan beliau ambil daripada sahabat Nabi. Walaupun menurut saya tuan-tuan pandangan Imam Baihaqi ini tidaklah kuat sangat, sebab dalam periwayatan kita tetap memerlukan fakta. Selagi mana seorang tabi'in tak kata dia terima daripada sahabat, maka secara asalnya adalah kita tak boleh katakan bahawa itu riwayat daripada sahabat. Kekal dia adalah sebuah pandangan pribadi, ijtihad, ra'i beliau yang boleh diterima dan boleh ditolak. Sebab ini adalah pandangan bukan maksum. Apalagi berkaitan dengan perkara yang gaib, ya tuan-tuan, perkara dengan gaib. Ini satu asal, satu kaedah penting. Sebab setiap perkara yang tidak disebutkan berasal daripada sahabat, bagi saya adalah jangan dikatakan sebagai sahabat Nabi. Sebab kalau kita buka pintu ni, buka ihtimal, banyak perkara-perkara yang yang akan menjejaskan perbahasan kita dalam akidah dan hukum. Okey, Abu Qilabah meriwayatkan daripada Malik Ibn Huwairis, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal ja'ana fi masjidina. Jadi Malik bin Huwairis kata An Malik bin Huwairis qal,
Ini siapa yang berkata qal? Yang berkata ini adalah Abu Kilabah. Jadi Abu Kilabah bercerita bahwa Malik ibn Huwairis ja'ana fi masjidina. Dia datang ke masjid kami di Basrah. Fasalla bina. Lalu dia solat bersama kami menjadi imam. Faqal uridu an uriyakum kaifa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Beliau mengatakan saya sengaja solat menjadi imam untuk memperlihatkan kepada anda semua bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Qal kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati ats-tsaniyah jalasa wa'tamada 'ala al-ard thumma qam. Abu Qilabah berkata, tengok amati salat yang dilakukan oleh Malik ibn al-Huwairis. Beliau berkata kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati ats-tsaniyah, apabila beliau mengangkat kepala daripada sujud yang kedua, jalasa, beliau duduk. Wa'tamada 'alal ard, kemudian beliau bertumpu ke tanah, summa qam, kemudian berdiri. Ya, ada dua hukum yang kita boleh keluarkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah selepas sujud yang kedua, Malik ibn Huwairis duduk. Maknanya adalah ini yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, yaitu selepas duduk yang kedua, beliau duduk lagi. Ini duduk apa? Ini adalah berkenaan dengan rokaat yang ganjil, tuan-tuan ya. Sebab kalau rokaat yang genap, selepas sujud yang kedua memang duduk, yaitu duduk tasyahud. Ini yang kita bincangkan adalah bukan duduk tasyahud. Yakni dalam rokaat pertama dan rokaat ketiga, rokaat yang ganjil. Jadi sebelum kita naik ke atas, selepas sujud, sebelum kita berdiri semula, maka yang dilakukan oleh Nabi adalah duduk. Dan ini yang disebut sebagai duduk istirahah. Duduk istirahah. Nah, berdasarkan hadis ini, ramai para ulama dan terutamanya adalah ulama mazhab Syafi'i yang berpandangan bahawa sunat duduk istirahah. Sunat duduk istirahah. Hadis ini menunjukkan sunatnya duduk istirahah. Sebenarnya kalau kita rujuk kepada Imam Syafi'i punya dua qaul dalam perkara ini. Qaul yang pertama mengatakan sunat duduk istirahat. Qaul yang kedua mengatakan tidak sunat duduk istirahat. Ada dua qaul. Dan ada seorang ulama besar mazhab Syafi'i, tuan-tuan, bernama Abu Ishaq Al-Marwazi, Syekh Tariqah Iraqiyin. Beliau mengatakan al-qaulani mahmulani ala halain. Fa in kana al-musalli dha'ifan li maradin aw kibrin aw ghairihima istahabbahu wa illa fala. Kata Abu Ishaq, dua qaul ni sebenarnya berkaitan dengan dua keadaan. Yakni, kalau orang tersebut yang tengah solat ni tengah sakit atau sudah tua, dia perlu rehat, maka sunat bagi dia untuk rehat. Tapi kalau orang tersebut sehat-sehat saja, masih muda pula, maka tidak digalakkan duduk istirahat. Jadi dua qaul ini bukan dua qaul yang saling bertentangan, tapi dua qaul yang diberikan kepada dua kalangan yang berbeza. Maknanya dia tidak mana yang rajih dan marjuh, akan tapi di-apply untuk dua orang yang berbeza. Ini pandangan Abu Ishaq Al-Marwazi berkenaan dengan dua qaul Syafi'i. Tapi menariknya tuan-tuan, Imam Nawawi dalam kitab Majmu', beliau berpandangan secara mutlak bahawa duduk istirahah adalah sunat. Duduk istirahah adalah disunatkan untuk semua orang. Beliau mengatakan dalam Majmu' tusannu hadhil jalsah aqibas sajdatain fi kulli raq'atin yu'qibuha qiyam. Sawa'un al-ula was-salisah wal fara'id wan nawafil. Jadi sunnah duduk istirahah untuk setiap rakaat-rakaat ganjil, sama ada dalam salat fardu ataupun salat sunat. Beliau lalu mengatakan, i'lam annahu yanbaghi likulli ahadin an yuwaziba ala hadhil jalsah li sihhatil ahadisi fiha wa adamil mu'aridis sahihi laha wala taghtar bi kasratil mutasahilina bitarkiha. Kata Imam Nawawi, ketahuilah
sepatutnya setiap orang perlu merutinkan perkara ni, jaga perkara ni baik-baik, duduk istirahat ni. Yuwazib ala hadhil jilsah. Sebab hadis-hadisnya sahih, tak ada hadis-hadis yang menentangnya, dan wala tagtar bi kasratil mutasahilina bi tarkiha, jangan tertipu dengan ramai orang yang tak buat ni. Orang yang bermutasahil, yang bermudah-mudah dalam ibadah sehingga mereka tak buat perkara ni. Kita nampak tuan-tuan bahawa Imam Nawawi jelas memberikan penekanan dalam perkara ni. Bagi Imam Nawawi perkara ni adalah sunat yang mesti kita muazabah. Kita kena jaga baik-baik dan jangan tinggalkan sama sekali, dan beliau bahkan berpandangan orang yang meninggalkan perkara ini adalah termasuk mutasahilin. Dan ini adalah mazhab Syafi'i, dan satu riwayat daripada mazhab Imam Ahmad dan juga mazhab Dawud Az-Zahiri. Akan tetapi kebanyakan fuqaha tidak berpandangan seperti itu. Kata Imam Nawawi, wal aktsarun berkata la yustahabbu. Orang-orang yang kebanyakan fuqaha malah berpandangan tidak digalakkan sunat julus istirahat, bal idza rafa'a ra'sahu minas sujud nahad. Sebaliknya, angkat kepala daripada sujud terus bangkit, tak ada duduk istirahat. Ini adalah pandangan Imam Malik, Imam Sauri, Ashabur Ra'i, Imam Abu Hanifah, juga pandangan Imam Ahmad dan juga pandangan Ishaq Ibn Rahwayah. Dan apa pandangan Imam Ahmad? Beliau mengatakan aksarul ahadis ala hadza. Kata Imam Ahmad, kebanyakan hadis-hadis menetapkan bahawa selepas sujud terus bangkit. Hanya hadis ni saja yang menunjukkan bahawa selepas sujud kita digalakkan istirahat. Jadi menurut Imam Ahmad, seolah-olah dalam bahasa hadis kita, tuan-tuan, hadis ni adalah hadis syaz. Walaupun kandungan dia, sanad dia sahih, akan tapi dia tak selari dengan kebanyakan hadis-hadis. Jadi tidak selari dengan kebanyakan hadis-hadis, dan oleh kerana dia menambahkan satu perbuatan dalam solat, Imam Ahmad merasa untuk kita perlu berhati-hati. Jadi beliau lebih memilih untuk tidak melakukan atau tidak menggalakkan perkara tersebut. Bagaimanapun Imam Nawawi mengkritik semua pandangan tersebut, dan secara umumnya beliau berpandangan bahawa hadis ini sahih, justru kita kena terima. Hadis ini sahih, kita kena terima. Walaupun nampak bertentangan dengan kebanyakan hadis-hadis yang lain, dan kebanyakan sahabat Nabi tak buat, tapi kalau sudah hadis sahih daripada Nabi, kita kena amalkan. Akan tapi tuan-tuan, kalau kita nak coba untuk dalam sedikit untuk analisis perkara ni, bagi saya adalah pandangan yang paling tepat, yang lebih selamat dan lebih mengharmonikan perkara ni adalah pandangan Abu Ishaq Al-Marwazi yang sebutkan di atas. Jadi beliau lebih kemungkinan hadis yang disebut hadis Malik bin Huwairis ni adalah berkenaan dengan orang yang tengah sakit, atau berkenaan dengan orang yang kurang sihat, yang sudah tua, yang perlukan untuk rehat. Agar kita jamak antara hadis ni dengan hadis-hadis yang lebih banyak lagi, yang lebih masyhur, kata Imam Ahmad, yang tak menyebutkan jalsah istirahat. Jadi itu menurut saya adalah pandangan yang lebih baik dan lebih ihtiyat dalam ibadah. Sebab kalau kita sebutkan dan kita tetapkan jalsah istirahat sebagai satu bentuk perbuatan di dalam solat, dengan hadis yang bertentangan dengan banyak hadis-hadis yang lain yang tidak disebutkan hadis-hadis yang lain, kita ada bahayalah. Kita ada bimbang, termasuk dalam perkara-perkara yang ihtiyat dalam ibadah adalah lebih baik. Pandangan saya, mungkin pandangan yang tuan-tuan yang lain punya pandangan yang lain. Okey, hadis ini itu perbahasan kita yang pertama. Yang kedua adalah Malik bin Huwairis i'tamada 'alal ard thumma qam. Jadi selepas duduk istirahat, Nabi beliau katakan bertumpu ke tanah, meletakkan tangan di tanah, lalu bangkit. Jadi bangkit dengan menekan tanah. Bangkit dengan menekan tanah dengan tangan. Dan ini adalah mazhab Syafi'i. Ini juga adalah mazhab Imam Syafi'i. Yaitu kalau kita bangkit disunatkan, kata Imam Nawawi, disunatkan untuk
bangkit an yakuma mu'tamidan biyadaihi 'alal ard. Wa kadza idza qama min at-tashahhudil awwal ya'tamidu biyadaihi 'alal ard. Sawa'un fi hadza al-qawiyyu wad-dha'if wal-rajulu wal-mar'ah. Wa nassa 'alaihi Syafi'i wattafaqa 'alaihi al-ashab. Jadi ini pandangan mazhab Syafi'i, yaitu kalau kita bangkit untuk rakaat kedua, maka kita kena menopang ke tanah, tangan dengan tangan kita. Begitu juga kita nak bangkit daripada tasyahud awal, kita topang dengan tanah, kita tekan dengan tangan ke tanah, lalu kita bangkit. Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitab bahwa bentuk macam ni adalah ablaghu fil khusyu' wa tawadhu'. Dan ini adalah menunjukkan khusyuk dan tawaduk, dan juga a'wanu lil musalli wa ahra alla yanqalib. Ini juga dapat membantu orang yang salat dan lebih menjaga dia supaya tak tergelincir, tak jatuh. Nah, ini pandangan Imam Syafi'i. Tapi pandangan Imam Syafi'i, juga pandangan mazhab Malik dan mazhab Ahmad. Tapi pandangan Abu Hanifah dan Daud Al-Zahiri tak perlu tekan ke tanah, cukup bangkit dengan segera. Ini adalah pandangan, maknanya dalam menekan tangan ke tanah ni adalah jumhur. Syafi'i bukan seorang, tapi juga Malik, juga Ahmad berpandangan seperti itu. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Daud Al-Zahiri yang tidak menggalakkan perkara tersebut. Nah, berkenaan dengan perkara ini, tuan-tuan, ada hadis yang sangat terkenal pada hari ini, yaitu hadisul ajin, betul tak? Hadis ajin, yaitu hadis daripada Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salatihi wada'a yadahu 'alal ard kama yada'ul ajin. Jadi hadis Ibnu Abbas lebih ada tambahan makna yang lain, yaitu Nabi bukan setakat tekan dengan tanah, meletakkan tangan dan menopang dengan tanah, tapi juga dalam bentuk seperti orang yang tengah menguli tepung, iaitu di kepal tangan dua-dua, lalu tekan macam tu, letak di tanah macam tu, lalu bangkit dengan bertumpu kepada kepalan kita. Ini riwayat Ibn Abbas. Tapi hadis ni menurut ramai ulama mutaakhirin berpandangan bahawa dia hadis dhaif. Imam Ibn Hajar, tuan-tuan boleh rujuk dalam Talkhisul Habir, menukil daripada Imam Ibn Salah. Ibn Salah mengatakan hadal hadis la yasih wa la yu'raf wa la yajuzu an yuhtajja bihi. Imam Nawawi juga mengatakan dalam Majmu' hadha hadisun dhaif atau batil atau la asla lahu. Dan Imam Ibn Salah menyebutkan dalam kitab beliau Mushkilat al-Wasit, beliau mengatakan kalaupun sahih makna ajin ni, hadis ajin ni kalaupun sahih bukan bermakna kita kepal. Sebab ajin di sini bukan kepalan, orang tengah mengepal seperti orang tengah menguli, bukan. Tapi ajin di sini maknanya adalah kabir, orang tua. Jadi maknanya adalah kama yada'ul ajin kama yada'u al-kabir. Jadi Nabi letak tangan di tanah macam orang tua tengah bangkit. Dan ini kata Imam Ibn Salah adalah mungkin menunjukkan untuk orang yang tengah sakit atau orang yang yang sudah tua. Dan menariknya lagi kata Imam Ibn Salah, amila bihadza katsirun minal ajam. Orang ajam, orang di kawasan ajam sana, mereka sering melakukan perkara ini dalam solat. Wa huwa isbatu hay'atin syar'iyyah fi salat la ahda biha bihadisin la yasbut. Kata Imam Ibn Salah, perbuatan macam ni adalah menambahkan satu perbuatan dalam salat dengan hadis yang tak sahih. Bermakna tidak digalakkan perkara itu. Jadi tuan-tuan, kita kena tengok, bezakan bahawa mazhab Syafi'i walaupun menggalakkan letak tangan di tanah, tapi letak tangan yang normal, bukan di kepal, macam hadis yang disebutkan oleh Imam Ibn Abbas. Nah, bagaimanapun tuan-tuan, hadis ajin ni disahihkan oleh Syekh Albani pada hari ini. Lalu kemudian mencetuskan satu perbincangan antara beliau dengan Syekh Bakar Abu Zaid. Bakar Abu Zaid menulis satu juzuk yang berkenaan dengan hadis ajin. Dan beliau sampai kepada kesimpulan bahawa hadis ni dhaif.
Berbeza dengan Syekh Albani yang sampai pada kesimpulan hadis ini paling kurang pun hasan. Jadi Syekh Albani menggalakkan untuk kita bangkit dengan hay'ah al-ajin, tetapi Syekh Bakar Abu Zaid macam jumhur ulama yang lain, yaitu tidak menggalakkan perkara tersebut. Okey, inilah sedikit berkenaan dengan perbincangan kita pada hari ini. Alhamdulillah pukul 8.40, masih ada beberapa menit lagi bagi sesiapa yang nak tambahkan ataupun nak ajukan soalan. Silakan.